Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan kita, kuliah duha yang menggunakan 3 kitab, yang mana kitab yang pertama adalah buku panduan berdebat dengan Wahabi, ya. Jadi sebagaimana biasa, kalau untuk kuliah melalui Zoom ni okeylah. Tapi kalau yang mengikuti melalui Facebook dan juga melalui TikTok, jadi kita berikan peringatan bahawa memang fokus perbincangan untuk kitab yang pertama ini adalah berdebat dengan Wahabi, ya. Jadi yang mana tak minat tajuk Wahabi ataupun alergik bila dengar perkataan Wahabi, ya, jadi tiba-tiba rasa nak marah, ya, rasa nak mencarut dan sebagainya, dinasihatkan supaya tidak perlu mengikuti, ya, kuliah ini, ya. Ada orang dia macam tak berapa cerdas lah cara pemikiran dia. Dia tak minat, dia dah bosan, dia dah boring, tapi dia masih datang lagi. Jadi kurang cerdas cara berfikir dia. Dah tahu misalnya sesuatu kedai tu main course dia kedai tom yum. Datang kedai tom yum marah-marah. Kata dia, bosan dah, asyik masak tom yum je. Dah bosan kedai tom yum, buat apa kau datang ke kedai tom yum? Dah bosan masakan tom yum, pergilah kedai western. Ataupun dia dah tahu, ya, kedai itu banyak main menu dia adalah masakan western, dia datang juga, lepas tu dia marah-marah, bosanlah kata dia. Ini orang yang akal dia tak cerdas, ya. Dah tahu page Ustaz Engku ni banyak membincangkan isu Wahabi, bahkan kalau yang tajuk pagi ni memang memang tertulis pun, ya, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, buku panduan berdebat dengan Wahabi. Tapi datang juga. Saya kadang-kadang fikir orang macam ni, dia sebenarnya benci ke kepada Ustaz Engku ni, tapi dia rindu, tak tahu kenapa. Jadi dah tahu Ustaz Engku cerita pasal Wahabi, tolak Wahabi, ya. Dia datang juga singgah, dan dia buatlah komen, saya kalau tajuk Wahabi tak minat, saya lebih minat tengok bola. Jadi dah tahu kau minat bola, pergilah page yang banyak cerita pasal bola, share video-video bola. Ini minat tengok bola, datang ke page Ustaz Engku, datang ke TikTok Ustaz Engku. Lepas tu dia jadi meroyan. Dia kena je dengar Wahabi je terus. Kalau cerita dulu tu David Bernard tu jadi Incredible Hulk terus. Dengan perkataan Wahabi, koyak baju, badan dah tukar jadi hijau. Jadi tak perlu. Banyak channel dalam Facebook, banyak channel dalam TikTok yang orang tak minat tajuk Wahabi boleh ikut. Sebenarnya yang tak minat tajuk Wahabi ni, saya perhatikan bila saya scroll dia punya profile, dia minat tajuk bid'ah, syirik, sesat, khurafat. Dia seronok. Kalau ada ceramah yang membid'ahkan orang Islam, yang mengatakan orang Islam buat benda syirik, yang mengatakan orang Islam buat benda khurafat, yang mencaci maki ustaz-ustaz di Ahlussunnah wal Jamaah, yang tu dia minat. Yang tu dia seronok, dia share. Jadi pergilah ikut
page yang macam tu ya. Kalau minat tajuk macam itu, jangan datang ke page Ustaz Engku, kena pula pagi ni memang tajuk buku panduan berdebat dengan Wahabi, lepas tu komen macam-macam, tak perlu ya, itu membazir masa. Do the right thing on your weekend ya. Enjoy your weekend morning, tak perlu datang ke page-page yang diketahui menghidangkan isi yang kita tak minat. Itu lebih sensible ya. Okay. Untuk yang ikut melalui TikTok, memang terlalu bercahaya saya punya setting ni, saya pun tak tahu macam mana nak adjust, nantilah. Usia macam saya ni, kadang-kadang benda baru ni dia take some learning curve untuk faham dia punya setting dia. Tak apa, jangan fokus sangat kepada video, mungkin boleh fokus kepada audio yang kita nak sampaikan. Kalau tidak silap saya, kita sudah sampai ke muka surat 110, betul ke? Okey, betul. Ya, iaitu kalau kita undur ke belakang, iaitu ini sebenarnya adalah tajuk tentang ijtihad dan juga taklid. Kenapa pula tajuk ijtihad dan taklid masuk dalam buku berdebat dengan Wahabi ni? Kerana golongan Wahabi ni, mereka telah mengelirukan umat Islam tentang masalah ijtihad dan taklid ini. Jadi sebenarnya Wahabi ni dia macam virus daripada dalam. Kalau macam evangelism, atheism, pluralism, liberalism, itu adalah yang menyerang umat Islam dari luar. Ya, dan itu in a way lebih mudah kerana basically either orang tu berpegang dengan ajaran Islam, dia nampak ni tak betul ni, kata Tuhan tak ada, atau kata semua agama sama, ataupun kebebasan yang melampau, itu senang. Tetapi Wahabi dia dari dalam, dia menampakkan diri dia itu Islam, bahkan Islam yang sejati adalah dia. Islam yang sejati itu adalah dia. Maka atas nama Islam yang sejati itu, dia mengatakan kita orang Islam ni tak boleh bertaklid kepada para alim ulama. Ada juga masuk Wahabi itu apa. Yang baru masuk Wahabi itu apa, boleh pergi ke YouTube saya, ada cerita, describe, takrif dan sebagainya. Yang Wahabi itu apa tu dah bahasanya belum sesuai lah. Ikut ni kira kuliah kita ni dah sekolah menengah ya. Yang Wahabi itu apa tu mungkin darjah 1. Saya cadangkan ikut kuliah YouTube, saya ada tajuk-tajuk khusus tentang Wahabi. Yang ni lebih dah level, next level, iaitu nak mendebati orang Wahabi ni. Jadi bukan saja yang tak suka tajuk Wahabi, tak sesuai ikut kuliah ni, yang masih bela Wahabi tu apa pun tak sesuai. Kita dah tak ada cerita Wahabi tu apa dalam level macam ni ya. Kita hanya cerita macam mana mendebati kebatilan-kebatilan Wahabi. Jadi atas nama kononnya nak melaksanakan perintah Allah SWT, ada golongan Wahabi ni mengatakan kita dalam beramal, kita tak boleh taklid kepada ulama. Kita kena tahu dalil. Jadi di sinilah timbulnya kekeliruan, kerana bab bertaklid ini memang betul ada taklid yang diharamkan. Taklid yang berdosa kalau kita buat. Dan ada taklid yang wajib. Yang tu yang masalah di situ. Bila dia kata tak boleh taklid, dia tak terangkan yang mana yang tak boleh tu. Jadi pertama kita terangkan yang haram bertaklid, iaitu kita ikut saja sampai tahu dalil, adalah dalam perkara-perkara akidah ya. Perkara akidah, yang asas-asas akidah yang fardhu ain tu, yang tu kita kena tahu dalil. Kita kena tahu dalil. Bila kita percaya Allah wujud, kita kena tahu apakah dalil Allah wujud. Bila kita kata Allah itu wujud, tidak ada permulaan. Sekarang pelik ya, ada yang penyokong Wahabi sampai mengatakan tak betul sifat kidam tu. Kalau dahulu kita hanya tahu penyokong Wahabi mempertikaikan istilah kidam tu. Dia tidaklah sampai menafikan bahawa Allah wujud tidak ada permulaan. Cuma dia kata perkataan kidam tu tak ada dalam Quran hadis. Jadi kalau betul penafian dia dakwa, tidak ada masalah. Kerana ia hanya penetapan istilah sahaja. La musyahata fil istilah. Tidak ada pertikaian sekadar dalam nak menetapkan istilah. Tetapi
lately apa tu, saya dengar ada apa tu yang ayat acak tu, dia kata kidam tu sendiri tak betul, sebab al-awwalu tu makna yang awal, maknanya ada permulaan. Ini bahaya kerana kalau mengatakan Allah ada permulaan itu membawa kepada kufur. Berarti Allah baru wujud. Bila yang baru wujud, maknanya bukan Tuhan. Kerana setiap yang wujud selepas tidak wujud, pasti diwujudkan. Kenapa? Kerana kalau asalnya tak wujud, kemudian baru wujud, maka mewujudkan diri sendiri mustahil. Tak mungkin sesuatu yang belum wujud boleh mewujudkan. Mewujudkan diri sendiri itu mustahil. Dan wujud dengan sendiri pun mustahil. Maka nak tak nak, setiap yang wujud selepas tak wujud, maknanya diwujudkan, itu makhluk. Maka mengatakan Allah Ta'ala itu dahulu tak wujud, kemudian yang mula-mula wujud adalah Allah, itu maknanya memakhlukkan Allah. Tak mungkin Allah wujud dengan sendiri, ataupun Allah mewujudkan dirinya sendiri. Sebab tu kita katakan sifat kidam itu menafikan permulaan. Jadi tak timbul. Asalnya tak wujud. Tiba-tiba wujud dengan sendiri. Ataupun asalnya tak wujud, kemudian diwujudkan. Itu tidak timbul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah nafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Atau dengan ayat yang lain, kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala wujud tidak didahului oleh tiada. That's another way of saying ataupun explaining kidam. Jadi, itu kita wajib tahu dalil akli dan juga nakli. Tetapi, kalau dalam bab hukum hakam, macam mana misalnya cara solat, cara puasa dan sebagainya, yang itu kita wajib tahu hukum, kita belajar, tapi kita tak wajib tahu dalil. Ini adalah umum. Maknanya the vast majority of Muslims, they are not required to know the authorities for a particular hukum. Kenapa misalnya baca Fatihah tu wajib? Kalau tak baca Fatihah dalam sembahyang tidak sah misalnya. Apa dalil? Yang itu yang tidak wajib kerana mereka bukan ahlinya. Jadi the vast majority of people, of Muslim, dia tak wajib tahu dalil. Yang wajib tahu dalil dalam bab hukum hakam, dalam bab fiqh lah kita kata, ini haramkah, ini wajibkah, apa syarat rukun. Ada yang dia wajib tahu dalil, iaitu orang mujtahid. Orang yang sampai level mujtahid, kerana dia ada kemampuan dan dia ada kepakaran, maka bila dia kata hukumnya macam ni ataupun caranya macam ni, dia itu mesti tahu dalil. Bahkan untuk dia haram dia bertaklid. Kerana apa? Kerana orang mujtahid ini dia ada kemampuan untuk keluarkan sesuatu kefahaman direct daripada Quran dan hadis. Tiba-tiba dia tinggalkan apa yang dia telah nampak, itulah hukumnya, itulah syaraknya, itulah kebenarannya, semata-mata untuk ikut orang lain. Untuk level mujtahid, betul. Tapi mereka adalah minoriti. Yang sampai level mujtahid ini adalah sekumpulan kecil dari umat. Majoriti umat, mereka tidak sampai level mujtahid. Maka majoriti umat, dalam bab hukum hakam, mereka wajib bertaklid. Kenapa wajib bertaklid? Kerana mereka tak boleh ikut apa yang mereka tak tahu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Habis itu nak beramal macam mana? Ketika itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, orang yang ada pengetahuan, sekiranya kamu tidak tahu. Jadi, tanya bukan hanya sekadar tanya. Tanya berarti, bila diberitahu, macam ni, maka kita ikut. Inilah bahkan yang diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan semua sahabat Nabi, kan sahabat Nabi sampai ratusan ribu, tidak semua mereka itu mujtahid. Mungkin tak salah kalau kita katakan sekitar 20 orang di kalangan sahabat Nabi yang level mujtahid, yang alim, yang faqih, yang boleh tahu bagaimana berinteraksi dengan dalil. Maka itu yang diamalkan. Yang tidak mampu, mereka akan bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang alim, yang ulama, yang boleh berijtihad, dan diberitahu macam ni hukumnya, dan mereka beramal. Jadi kekeliruan yang dibawa oleh Wahabi ini bercanggah dengan amalan para sahabat, seolah-olah setiap orang tu mesti kena tahu dalil. Dan ini parah kerana yang mereka tidak ada kepakaran untuk berinteraksi dengan dalil,
nanti bila mereka cuba nak memahami dalil dengan sendiri. Tahu dalil tidak salah ya, jangan salah faham apa yang kita maksudkan ya. Dia tahu ini hukumnya macam ni. Kemudian dia nak go to the next level. Apa dalil yang ulama pegang bila ulama berfatwa macam itu? Baru diterangkan kenapa dalam mazhab kita Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada Fatihah. Dan kenapa dalam mazhab kita walaupun kita sembahyang mengikut imam, tapi as long as kita tu muafiq, kita mesti kena baca Fatihah juga. Tak sah kalau kita tidak baca Fatihah. Kenapa? Lalu diterangkan, ini dalil-dalilnya. Dia nak tahu lagi misalnya, habis kenapa pula dalam mazhab lain tak baca bismillah pun boleh? Kalau dalam mazhab lain, kenapa misalnya kalau dah ada imam, tak perlu lagi kita nak baca Fatihah. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Apa dalil mereka? Diterangkan ini dalil. Habis kenapa mazhab Syafi'i tak terima dalil tu? Diterangkan, oh mazhab Syafi'i terima dalil tu, tapi mereka memahami maksudnya begini-begini. Tak ada masalah. Jangan ingat kita cakap macam ni maknanya kita kata, oh jangan belajar dalil. Tidak. Maksudnya, tidak semua orang sebelum dia beramal, dia wajib tahu dalil. Lain dengan akidah tadi. Bila dia nak yakin dengan sesuatu keyakinan, keimanan, dia kena tahu dalil. Dan dalil untuk akidah tidak begitu complicated sebenarnya. Untuk secara keseluruhan, memadailah dia tahu bahawa alam ini menunjukkan kepada kewujudan Allah Ta'ala. Kerana tak mungkin alam yang baru wujud ini wujud dengan sendiri. Diri di alam yang kecil ini pun bercakap tentang kewujudan Allah Ta'ala. Kerana masing-masing tahu kita ni satu masa dahulu tak wujud. Dan sekarang ini pun kita tahu bahawa kita wujud. Maka wujudnya kita selepas tak wujud, tentulah diwujudkan. Tak mungkin wujud sendiri dan tak mungkin mewujudkan diri sendiri. Maka itu yang maksudnya dalil. Umum saja. Alam ini menunjukkan pada wujudnya Allah, kuasanya Allah, esanya Allah, sempurnanya Allah. Jadi mudah kan? Sebab itu bila tidak tahu dalil dalam bab akidah, sebahagian ulama mengatakan tidak sah iman orang itu. Dia hanya ikut saja. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Tak tahulah. Orang semua cakap macam tu, saya ikut je. Itu macam tu tidak sah. Tapi ulama yang lain mengatakan kalau dia memang keimanan dia itu betul, keyakinan dia itu betul dan tidak ragu-ragu, tinggal dia tak tahu dalil sahaja, iman dia masih sah, cuma dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan mengetahui dalil. Tapi kalau dalam bab fiqh berbeza. Kerana fiqh ni dia bukan benda yang macam tadi, alam ni ada, tentulah ada pencipta. Kan very straightforward. So as long as orang ambil tahu, insya-Allah dia tahu. Kecuali orang yang ada masalah IQ yang terlalu rendah misalnya, Down syndrome. Macam Wahabi tu, dia orang bukan Down syndrome macam tu. Wahabi ni, dia Down syndrome macam lain. Bila dia dengar kebenaran, dia jadi down. Sebab tak sesuai dengan apa yang dah dimasukkan dalam otak dia. Jadi selalu juga saya tengok orang-orang Facebook yang dah terkena virus Wahabi. Mana tak tahu? Kita tengok posting-posting dia lah. Kita scroll tengok. Saya kalau ada masa yang mana komen pelik-pelik tu, saya akan take some time to scroll, nak tahu apa fikrah dia, apa ideologi dia. Jadi biasanya yang pengalaman saya lah, yang kalau komen pelik-pelik ni, biasanya salah satu dari dua. Sama ada dia tu Wahabi, dan ataupun dia tu pentaksub parti politik. Biasanya dua golongan ni akan selalu masuk komen yang tak apa-apa. Jadi bila kita cerita kebenaran, dia jadi down. Itu Down syndrome juga. Tapi yang tu wajib tahu dalil. Dia kena usahalah supaya dia komen, dia kata, pening lah dengan ustaz ni cakap. Jadi sebenarnya kalau dia faham, memang dia sepatutnya pening. There is a, tak maaf doktor-doktor yang ikut kelas kita, maybe it is called healing crisis. Because selama ni dia dah selesa dengan penyakit dia. So bila kita bagi dia ubat, body dia akan react, dia akan mula nak pulih, dia rasa pening. Jadi kalau dia sabar sikit, hilang pening tu nampak, sembuhlah daripada penyakit. Tapi kebanyakan mereka dia tak sabar, bila dia pening, dia give up. Dia yang pening, dia kata ustaz ni tak betul. Tu nasiblah masing-masing. Bagaimana masing-masing punya kesungguhan untuk memahami dan mencari kebenaran. Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, betul-betul nak cari kebenaran, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Tapi kalau pening sikit pun dah give up, ya itu sentiasa down syndrome, down je. Kalau dengar, jangan kata dengar kuliah Ustaz Angku, nampak poster Ustaz Angku pun dia dah down. Dia dah jadi murung kemurungan. Dia nak bagi dia ceria, dia pergi tambah muka orang lain pula dalam poster. Macam-macam lah perangai dia orang lain, pelik-pelik. Baik. Jadi itu background kenapa kita bincangkan dalam buku Berdebat dengan Wahabi ni, kenapa kita masih bincangkan irsyad dan taklid atas punca tadi. Jadi kadang-kadang mereka ni merasakan, oh kita pegang hadis, betul. Mereka mungkin tak perasan bahawa mazhab-mazhab yang diikuti oleh oleh umat Islam yang diasaskan oleh para ulama tu semuanya menjadikan hadis Nabi sebagai sumber. Tak, kalau sampai tolak hadis Nabi tu parah sangat. Itu dah jadi anti hadis ya. Kalau yang tolak qiyas parah juga sebenarnya, tapi ada ya mazhab Zahiri misalnya menolak qiyas, tapi menolak sunnah itu tidak ada. Hatta Syiah pun ya, kita dengan Wahabi bab ni sepakatlah ya. Bab ni kita dan Wahabi sepakat bahawa Syiah ni adalah aliran sesat ya. Mana sesat-sesat Syiah tu pun dia masih ikut sunnah, ikut hadis. Cuma cara dia ikut hadis tu tak samalah macam kita ahli sunnah wal jamaah. Dia hanya terima hadis-hadis daripada orang-orang yang khusus, iaitu daripada Ahlul Bait. Sebab dia kan ada persepsi yang sangat negatif kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atas isu politik. Itu contoh ketaksupan politik menyebabkan jadi tak boleh berfikir dengan bagus ya. Mereka asalnya politically mereka menyokong Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah, tidak masalah, sokong Sayyidina Ali tidak masalah. Tapi mereka jadi taksub. Lalu mereka membenci kepada sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, kerana dianggap merampas hak Sayyidina Ali. Ini bahaya taksub politik ni. Jadi mereka hanya terima hadis yang diriwayat daripada jalur Ahlul Bait saja. Tapi atas nama tolak hadis tidak. Mereka menolak hadis lah. Tapi alasan mereka sebab ini hadis sebenarnya tidak boleh diterima. Perawinya itu adalah orang-orang yang telah khianat kepada anak Nabi SAW dan seterusnya. Tapi atas nama hadis, mereka tetap ikut. Jadi, mereka kata kita ikut hadis. Itu pun yang dilakukan oleh ulama mazhab. Tapi kenapa ikut mazhab tak ikut hadis direct? Cuba lihat ya, di muka surat 110. Nabi SAW sendiri telah memberi indikasi dengan sabda baginda, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh betapa ramai orang yang membawa fiqh, ya, maknanya ilmu hadis, ilmu hukum tadi, kepada orang yang lebih memahami apa yang dibawa. Sebab itu dalam zaman dahulu orang-orang yang pakar hadis ni, mereka tahu bidang mereka. Kalau memang mereka tu pakar hadis dan juga pakar hukum, maknanya mereka pharmacist, at the same time mereka adalah medical doctor. Jadi mereka boleh guna ubat-ubatan yang ada pada mereka tu untuk mengatakan ini obat ni untuk rawat macam ni, obat ini untuk rawat macam ini, boleh. Sebab mereka dual capacity. Tetapi mereka yang medical doctor, yang fuqaha, mereka pasti tahu obat. Tapi kalau yang dia farmasi saja, yang tu dia tidak akan cek pesakit. Dia hanya tahu orang tu datang ambil ubat yang doktor dah prescribe. Jadi begitulah ada di kalangan pakar hadis. Mereka mahir betul tentang ilmu hadis. Mungkin kita katakan ratusan ribu hadis yang mereka hafal sekali dengan perawi. Dan mereka bukan hafal, mereka tahu kalau perawi ni apa status dia, siqah ke tak siqah ke. Tapi mereka tidak ada, Allah tidak kurniakan kepada mereka ini kebolehan untuk ekstrak kefahaman daripada hadis. Jadi mereka tidak akan mengganggu. Sekarang ni asal belajar hadis sikit dah tak mau ikut mazhab. Padahal tak sampai ratus ribu pun hadis dalam dada dia. Bukan hafal sekali dengan perawi pun. Bukan pakar sangat pun nak tahu perawi tu macam mana pun masih paksa rujuk balik. Bukanlah level macam muhadis zaman dahulu. Tapi muhadis zaman dahulu, Masya Allah Tabarakallah, mereka dalam bidang yang mereka tidak mahir, mereka tidak kacau. Sebagai contoh, kejadian di mana seorang wanita ingin mengetahui hukum
perempuan yang dalam keadaan haid memandikan jenazah. Adakah orang tu haid? Perempuan lah ya, lelaki tak ada haid. Dia nak mandikan jenazah, boleh atau tidak? Jadi beliau datang ke masjid, sebab masjid ni tempat orang-orang alim berkumpul. Jadi tanya kepada sekumpulan ahli hadis tentang persoalan beliau tadi. Jadi kebetulan ahli hadis yang beliau perempuan ni tanya adalah ahli hadis semata-mata, bukan ahli hadis yang dalam masa yang sama juga dia fuqaha seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, ya, seperti Imam Syafi'i misalnya, rahmatullah alaihim ajma'in. Mereka ni Allah kurniakan kepakaran yang luas. Tapi ada ahli hadis, Allah kurniakan mereka ni pakar dalam bab hadis, tapi bab keluarkan kefahaman daripada hadis mereka tidak. Jadi mereka tak kacau, mereka nasihat kepada perempuan yang bertanya, kamu tunggulah satu orang nanti akan masuk dan kamu tanya kepada dia soalan tadi. Jadi masuk, tak silap saya, Al-Imam Abu Sur, tak silap saya lah, iaitu seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, datang ke masjid untuk solat. Lalu selepas itu perempuan tu tanya, apa hukum perempuan yang dalam keadaan haid, boleh tak dia nak mandikan jenazah? Jadi beliau menjawab boleh. Boleh. Jadi selesailah dia, sebab makcik ni orang awam, dia cuma nak tahu hukum saja, dia tak ada himmah, kesungguhan nak tahu dalil lah. Sebab dia masyarakat awam, dia nak beramal, nak tahu hukum, okey, terima kasih. Tetapi yang ditanya awal-awal oleh makcik tadi ni ulama. Jadi mereka ada curiosity untuk tahu apa dalil yang dipakai oleh Imam Abu Sur untuk memfatwakan bahawa perempuan yang haid boleh mandi jenazah ni. Lalu mereka bertanya, apakah dalil fatwa yang kamu fatwakan tadi? Jadi beliau menceritakan dalilnya adalah pernah berlaku Nabi SAW ketika baginda berada dalam masjid, baginda meminta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk menunjukkan sesuatu kepada baginda. Jadi Sayyidatina Aisyah keberatan. Sayyidatina Aisyah menerangkan kenapa beliau keberatan nak unjukkan sesuatu ke dalam masjid adalah kerana beliau dalam keadaan haid. Sayyidatina Aisyah memberitahu Rasulullah SAW, saya dalam keadaan haid ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW menerangkan, haid kamu tu bukan di tangan kamu. Maknanya kan saya minta kamu unjukkan sesuatu, kan kamu pasti unjukkan dengan tangan. Kamu bagi alasan kamu dalam keadaan haid, sedangkan haid bukan di tangan. Tengok, tidak ada kena-mengena haid dengan menunjukkan sesuatu dalam masjid. Jadi di situlah Al-Imam Abu Sur mengambil kefahaman, kan mandi jenazah dengan tangan. Jadi haid tu bukan di tangan. Sebagaimana boleh kita untuk unjukkan dengan tangan, perempuan yang haid menunjukkan sesuatu ke dalam masjid dengan tangan dia, begitu juga boleh satu orang yang haid memandikan jenazah dengan tangan dia. Jadi bila ulama-ulama hadis tadi mendengar demikian, barulah masing-masing pun bicaralah bidang dia. Dia kata, oh hadis itu diriwayatkan daripada si fulan, daripada si fulan, daripada si fulan. Itu bidang dia. Jadi ada satu cerita, saya tak ingat di mana, dalam kitab jugalah, wallahu alam statusnya itu, tapi moral of the story itu betul. Jadi satu orang bertanya, ada ahli fiqh dan ada ahli hadis. Dia kata, satu ayam, tak silap saya dalam cerita tu, ayam dia melompat masuk ke dalam perigi dan mati. Jadi bangkai lah. Masuk dalam perigi, mati ayam tu jadi bangkai. Jadi adakah air itu jadi najis ataupun macam mana, dia tanya. Jadi yang ahli hadis tu dia tahulah hadis-hadis, tapi dia tidak tahu hukum. Jadi dia jawab, lah kenapa tak ditutup perigi tu? Jadi orang tu nak tahu hukum, benda tu dah berlaku, tapi oleh kerana dia pun tak tahu, jadi dia cakap, kenapa tak tutup perigi tu? Tapi ahli fiqh menerangkan bahawa air bila dia sudah balagha qullataini, sudah 2 qullah jumlah air itu, dia tidak akan menjadi najis walaupun masuk najis ke dalam dia. Jadi beza. Bahkan Al-Imam Ibn Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas Wahabi, bukan. Ini ulama silam. Ibn Wahab, dia pernah menuturkan kata-kata yang masyhur. Kata beliau, laula anqadhani Allahu bimalikin
wal laif la dalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala selamatkan saya dengan Imam Malik dan juga Imam Lais bin Sa'ad rahmatullah alaihimah, la dalaltu, nescaya aku jadi sesat. Jadi orang rasa hairan lah. Ni kan ulama, macam mana sampai boleh jadi sesat? Jadi beliau menerangkan, saya ni orang yang belajar hadis. Beliau belajar dengan ramai guru-guru hadis dan beliau belajar ribuan hadis. Dan beliau mengatakan, bila saya belajar hadis, saya jadi confused. Kenapa hadis ni cakap macam ni? Kenapa hadis satu lagi macam seolah-olahnya berbeza daripada hadis yang satu? Jadi, saya jadi confused. Akhirnya saya merujuk kepada Imam Malik dan juga Imam Lais bin Sa'ad. Dua orang ni adalah ahli fiqh, orang yang mahir tentang hukum hakam, iaitu bahkan Imam Lais dipuji oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai afqahu, lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi apa pun tidak dinafikan, kedua-dua ni memang pakar dalam bidang hukum. Jadi Imam Malik dan Imam Lais lah yang membimbing Al-Imam Ibn Wahab tadi. Kata mereka, khuz haza, wada' haza, ni ambil yang ni tempat dia, yang ni tinggalkan, yang ni maksudnya lain, ni konteksnya berbeza. Jadi baru dia nampak hadis yang pada sepintas lalu tu nampak seolah-olahnya bercanggah satu sama lain, sebenarnya ada posisi masing-masing. Bahkan kalau kita belajar ilmu ta'arud bainal adillah, bagaimana mendepani perkara yang seolah-olahnya kontradik antara dalil-dalil, dia akan sampai pada peringkat dipanggil nasakh dan mansukh. Jadi satu dalil yang berbeza dengan satu dalil yang lain sebenarnya telah menasahkan hukum yang ada dalam dalil tersebut. Kadang-kadang dia akan jadi takhsis, menkhususkan, takyid. Dia macam-macam kemungkinan. Bahkan boleh jadi kita kata yang ini pada konteks yang macam ini pada konteks yang macam lain. Tapi ada juga peringkat memang satu dalil itu dah dinasahkan. Jadi ini memerlukan kepada bimbingan daripada orang yang faham bagaimana berinteraksi dengan dalil. Jadi tak apa. Nabi SAW kan beritahu, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Jadi tak apa. Kamu tak faham hadis tu tak apa. Tapi diwayatkan. Sebab boleh jadi hadis tu nanti akan sampai kepada orang yang boleh faham. Yang afqahu minhu. Yang merawinya tak faham hadis tu. Tapi dia macam dah bawa bahan mentah tu. Sampai kepada orang yang pandai menggunakan bahan mentah tadi. Jadi bermanfaat. Kalau dia tak sampaikan, tak adalah bahan mentah tu nak proses macam mana. Jadi Nabi SAW suruh menyampaikan daripada baginda. Bahkan dalam hadis yang sebelum daripada itu, muka 109, warubba muballighin au amin sami'in. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis itu, dia tu lebih faham isi kandungan hadis daripada orang yang dengar hadis tu direct. Jadi galakkan daripada Nabi SAW adalah supaya hadis sebaginda itu diriwayatkan. Boleh jadi orang yang meriwayatkan tu tak faham sangat, dia hanya menakalkan saja, memindahkan saja kepada orang lain, tapi akan sampai hadis itu kepada orang yang tahu bagaimana mengeluarkan hukum hakam daripada hadis tersebut. Kemudian mujtahid dengan pengertian inilah yang mampu untuk memahami Quran dan hadis dengan kefahaman yang betul. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Kerana walaupun mereka pakar, kemungkinan tersalah tu masih ada. Manusia ni tidak sunyi daripada kesalahan. Maka kesalahan yang dilakukan oleh pakar ini, itu adalah termasuk kesalahan yang diterima, yang diberi kelanggaran. Kerana mereka dah berada pada posisi yang terbaik. Kelengkapan dah ada, palatan sudah ada, kecermatan sudah ada, kewarakan sudah ada. Tiba-tiba idza istahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani. Apabila berijtihad salah seorang hakim lalu kena hasil ijtihad dia itu, bagi dia dapat 2 pahala. Wa idza istahada fa akhta'a falahu ajrun. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Dan barang siapa hakim tadilah, maknanya orang yang mujtahid, bukan orang macam kita ni nak ijtihad apa kita tak memenuhi syarat ijtihad. Idzan tafa asyartu intafal masyrut. Apabila ternafi syarat, maka ternafilah masyrut. Jadi yang berbalah kat TikTok ni,
stoplah dulu ya. Ambil kefahaman dulu, tak payah nak gaduh-gaduh sangat. Nak bercakap bersatu dan sebagainya, menceritakan tentang kebenaran tu tidak digadaikan semata-mata dengan alasan bersatu dan sebagainya. Baik. Fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Lepas tu kalau tak setuju terpulang, kalau setuju alhamdulillah. Kalau tak faham nasib lah yang tak faham tu, yang faham alhamdulillah. Tapi kalau asyik bergaduh kat ruangan komen tu tak ada faedah. Ignore yang mana datang troll, yang mana datang buat komen-komen yang tak apa-apa tu, ignore saja. Kalau kita layan, rugi penumpuan. Jadi apabila hakim, maknanya orang yang memenuhi syarat mujtahid, dia berijtihad dan hasil ijtihad dia itu benar di sisi Allah Ta'ala, dia dikurniakan 2 pahala. Dan apabila orang mujtahid tadi, dia berijtihad dan hasil ijtihad itu di sisi Allah tidak sebagaimana yang sebenarnya, dia tidak berdosa, bahkan dia masih dapat 1 pahala. Berbeza orang yang tidak sampai level mujtahid, daripada awal lagi dia tidak dibenarkan. Kerana wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu itu ikut apa yang kamu tak punya ilmu. Tapi macam mana kalau kebetulan apa yang dia cakap itu betul? Masih dia berdosa. Kerana kerana dia daripada awal lagi tidak berkelayakan. Itu beza dia. Dalam hadis ini disebutkan al-hakimu secara khusus kerana hakim lebih memerlukan kepada ijtihad berbanding orang lain. Dalam kalangan para ulama salaf, terdapat para mujtahid yang juga menjawat jawatan hakim. Seperti pada khalifah yang 6. Mereka adalah eksekutif, mereka juga adalah judiciary pada masa itu. Iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Al-Hasan bin Ali, Umar bin Abdul Aziz, Syuraihul Qadi dan lain-lain. Rahmatullahi alaihi berjamin. Tapi Syuraih, beliau adalah sebagai qadi. Yang lain tu khalifah dan juga qadi. Para ulama hadis yang mengarang kitab-kitab dalam ilmu mustalah al-hadis menyebutkan bahawa bilangan ahli fatwa dalam kalangan para sahabat kurang daripada 10 orang, iaitu 6 orang menurut satu pendapat. Manakala sebagian ulama lain berpendapat bahawa terdapat 200 sahabat yang mencapai darjat mujtahid. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Mana kalau kita kata dalam sekitar 20 tokoh-tokoh yang ternama, itu sangat-sangat munasabah. Kita katakanlah 200 berbanding dengan katakan 120,000 kurang lebih sahabat Nabi, masih lagi yang mampu berijtihad itu bukan majoriti. Padahal generasi sahabat ni generasi terbaik. Jadi macam mana kita nak memaksa generasi selepas itu semua orang kena jadi mujtahid? Itu impossible. Sebab itu dia fardu kifayah untuk orang mampu berfatwa ini. Jika para sahabat yang mencapai darjah mujtahid begitu sedikit, maka bagaimana mungkin setiap orang Muslim yang boleh membaca Al-Quran dan menelaah beberapa kitab berani berkata mereka, iaitu para mujtahid adalah manusia dan kita juga manusia. Mereka sebenarnya petik kalam daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi, tapi masalah kadang orang ni dia tak tahu posisi dia. Tak silap saya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata-kata beliau, rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah merahmati satu orang yang dia tu sedar diri. Dia tahu kemampuan diri dia tu, dia tahu. Tu dia dapat rahmat daripada Allah sebenarnya. Jadi banyak yang tak sedar diri. Dia merasa dia lebih hebat daripada para ulama, dia lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah. Dialah yang paling hebat sekali. Yang terpaling tu semua dialah. Ini masalah. Kerana hakikatnya dia tidak demikian. Jadi dia kepetik kata-kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dalam beliau mengenal pasti hukum, tentulah sumber utamanya Quran dan Sunnah. Kemudian beliau juga menghormati fatwa dan pandangan para sahabat. Kenapa? Kerana para sahabat ni murid-murid Nabi. Mereka melihat Nabi SAW, mereka berada dalam suasana yang Nabi SAW tuturkan sesuatu hadis. Maka Imam Abu Hanifah meletakkan fatwa sahabat itu pada posisi yang tinggi. Pada yang posisi yang beliau ambil, beliau recognize.
the value of companions punya fatwa. Tetapi kalau sekadar fatwa itu adalah fatwa orang-orang mujtahid yang selepas daripada sahabat, maka bagi Imam Abu Hanifah tidak ada keperluan untuk beliau mengikut, kerana kata Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka pun orang-orang macam kita pun orang-orang yang mampu ijtihad macam mereka. Jadi tak perlu nak ikut pandangan ulama-ulama mujtahid selepas pada generasi sahabat. Itu pendirian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi logik sahaja kerana Imam Abu Hanifah, beliau memang mujtahid. Kecuali Muhib Khawli lah. Muhib Khawli ni apa penyakit hingga dalam otak dia saya tak pasti. Tapi dah difatwakan sesat lagi menyesatkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Dia memang pandang lekeh sangatlah. Jaga Imam Abu Hanifah tak pandai hadis lah. Imam Abu Hanifah ni menghalalkan zina lah. Ya, Imam Abu Hanifah macam-macam lah dia kata. Tu tak boleh buat kira lah orang macam tu ya. Apa sebab saya tak pasti dia jadi macam itu. Na'udzubillah lah, something happen to him lah. Kerana sebelum tu dia tak macam itu. Tak tahulah, katanya rajin dengar ceramah ustaz-ustaz sunnah. Wallahualam lah apa kaitan dia. Tapi dia berubah. Tapi untuk umat Islam secara keseluruhan, termasuk Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala, yang walaupun tidak hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, tapi begitu mengkagumi dan mengiktiraf akan kealiman dan juga kepakaran Imam Abu Hanifah dalam bab fiqh terutamanya, dalam bab hukum hakam terutamanya. Kata Imam Syafi'i, dalam bab fiqh ni semua orang pun terhutang budi sebenarnya kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau Imam Abu Hanifah kata saya tak nak taklid kepada ulama selepas kepada sahabat, saya mereka tu lelaki-lelaki yang boleh ijtihad, dan kami juga lah lelaki-lelaki yang boleh ijtihad, itu munasabah lah. Ini kita yang hadis pun tak banyak mana dalam dada, bahasa Arab pun tak reti, macam kapten mana tu ya. Dia ngaku kot bahasa Arab dia tak pandai. Tapi bab cakap beragama bukan main lagi. Sebab tu saya tak berapa nak layan. Kadang-kadang kita tak setuju dengan satu orang, tapi kita tahu dia tu berkelayakan untuk cakap bidang agama. Sebab dia memang bidang agama, BA di bidang agama, Master bidang agama, PhD bidang agama, atau paling kurang pun dia bukan bidang agama, tapi kita tahu lepas tu dia pergi mengaji, dia pergi belajar dengan alim ulama. Ya, macam tu kita mungkin tak setuju, tapi kita tak pedikaikan dia punya right to say his opinion. Because dia ada kemampuan, dia ada pengkhususan. Tapi kalau memang baca-baca buku sendiri, katanya gurunya tu adalah pengarang-pengarang kitab yang dia baca tu lah. Kalau macam tu kau punya logik, asal kau baca kitab dia orang tu jadi guru kau, maka kita semua ni berguru dengan Allah Ta'ala dengan Nabi lah. Siapa guru kau? Allah, sebab saya baca Quran. Macam tu ke logik dia? Siapa guru kamu ni? Kamu mengajar agama ni, siapa guru kamu? Saya guru saya Rasulullah saya. Sebab saya baca hadis Nabi. Saya baca kitab Sahih Bukhari, saya baca kitab Sahih Muslim. Guru saya Rasulullah lah. Macam tu jenuh lah. Jadi, saya baca kitab, saya baca buku, orang tu terus jadi guru. Habis kalau kau baca kitab yang ditulis oleh orang-orang orientalis, kiranya orientalis pun guru kau lah. Atau macam mana. Jadi ini bahaya logik macam itu. Kerana membaca buku semata-mata tidak menjadikan pengarang kitab tu guru kita. Dengan bahasa yang longgar mungkin boleh lah kan. Kita anggap dia sebagai guru kerana kita merujuk. Tapi mesti ada guru juga yang menghuraikan kepada kita isi kitab tadi. Jadi kalau seumpama Imam Abu Hanifah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, mereka tu orang-orang manusia-manusia yang boleh ijtihad, dan kami juga lah manusia-manusia yang boleh berijtihad, fair. But then kamu nak kata hum rijal, ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang Imam Ahmad bin Hanbal katanya sampai 1 juta hadis yang ada pada beliau. Lalu kita kata hum rijal wan hanu rijal, itu memang tak sedar diri lah. Itu memang teruk lah penyakit yang virus yang dalam otak dia tu, penyakit perasan dia tu teruk sangat. Yang masuk dalam komen ni macam-macam. Boleh tawassul dengan pokok tu Dr. Mazhar yang sebut bang. Kemudian mereka fitnah kononnya Ustaz Engku yang suruh minta tolong dengan pokok. Jadi macam mana nak debat?
Kalau istighosah dengan wali, dengan nabi, itu memang ustazku memang berpendirian boleh. So kalau nak debat isu istighosah dengan nabi, dengan wali, okeylah. Tadi kita dah offer pada Ustaz Asri Yusof tu. Dia kata dia sibuk. Walaupun dalam Facebook dia tu dibenarkan hentam, apa beza dengan Syiah, apa beza dengan Nasara kalau boleh istighosah dengan Rasulullah. Ya, kita kata beza. Tapi bila kita ajak dialog, kata dia sibuk. Tapi kalau tawasul dengan pokok, siapa yang fatwa macam tu? Saya boleh sumpah demi Allah. First time, seingat saya lah, first time saya dengar idea minta tolong dengan pokok daripada mulut Mufti Perlis dalam mesyuarat. Dia yang keluarkan idea tu. Tak tahulah, mungkin dalam otak dia wali dengan pokok sama kot. Jadi bila kita minta apa dalil haram istighosah dengan orang mati, dia tak boleh bawa mic. Jadi dia kata, kalau lagu tu bolehlah kita pick up pokok, minta tolong dengan pokok. Wahai pokok, tolonglah saya. Asalkan kita intikad Allah yang beri. Jadi awal-awal saya dah jawab lah. Saya kata istighosah bukan disyariatkan macam tu. Tapi biasalah budak-budak Wahabi ni bukan cerdik sangat. Dapat fitnah tu daripada pulun lah. Ustaz Angku suruh minta tolong dengan pokok. Saya berceramah dalam internet kan sejak 2016 dah masuk dah. Ada ke dalam ceramah saya suruh minta tolong dengan pokok? Cuba fikir dengan logik. Tapi mereka yang kena waris Wahabi ni memang teruk, kebolehan berfikir itu teruk, akhlak rosak. Jadi biasa itu dua kesan yang ketara daripada orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Dia tidak boleh berfikir dengan jelas, dengan cerdas, dan akhlak dia rosak. Jadi tak ada cerita tawasul dengan pokok tu hanya fitnah yang difitnahkan oleh orang yang tidak takut pada Allah Ta'ala, yang orang yang seolah-olah seperti tidak beriman dengan hari akhirat, seolah-olah lah ya. Sebab kalau dia beriman hari akhirat, dia akan takut nak fitnah orang. Mungkin manusia tak tahu dia yang buat fitnah tu, tapi Allah Ta'ala tahu, dan dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi jelas kalau ada orang nak cabar saya, jom Ustaz kita dialog hukum bertawasul dengan pokok. Saya tak mahu. Sebab bagi saya tak boleh. Cuma dia tanya syirik tak syirik. Syirik tak syirik, kalau dia etikad pokok yang beri, syirik lah. Kalau dia etikad bukan pokok yang beri, Allah yang beri, kenapa minta dengan pokok? Bukan asbab. Dia minta tolong ni dua. Satu asbab, satu hakikat. Hakikat hanya dengan Allah saja. Asbab boleh dengan makhluk yang Allah jadikan sebab. Macam bab makan lah. Kita tak bincang dah. Apa dalil tak boleh makan batu. Kita tak bincang dah. Sebab batu tu Allah tidak jadikan sebab untuk kenyang. Kita bincang apa hukum makan bewak, apa hukum makan buaya. Sebab kalau makan boleh kenyang. Makan batu pun tu tak sesuai untuk dia makan. Boleh jadi penyakit, boleh jadi sakit. Tapi yang boleh dimakan, apa hukum makan babi tu orang bincang. Sebab memang babi boleh dimakan dan kenyang. Boleh membesar orang tu. Kalau satu orang tu hidup dia makan babi je, dia boleh besar. Boleh membantu pembesaran dia. Maka orang bincang apa hukum. Tapi kalau benda tu bukan sebab, jelas tidak perlu dibincangkan. Jadi, ini antara contoh lah ya. Bagus juga kadang-kadang yang Wahabi datang komen ni, yang belum jadi Wahabi, cuba tengok. Kamu nak ke jadi macam orang ni? Suka menfitnah, otak pun tak berapa cerdik, akhlak pun buruk, nak ke jadi macam itu? Tapi kononnya ikut sunnah. Jangan, itu sebenarnya memfitnah kepada sunnah. Tak mungkinlah orang yang betul-betul ikut sunnah Nabi SAW menjadi bodoh dan menjadi buruk akhlak tu, insyaAllah tidak akan berlaku. Kerana tujuan dibangkitkan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sebenarnya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi, cuba lihat. Seterusnya, dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan bahawa seorang pekerja telah berzina dengan isteri majikan dia. Na'udzubillah min zalik. Dia kerja dengan satu orang. Tapi tiba-tiba, dia berzina dengan isteri orang tu. Lalu, ayah pekerja tersebut bertanya tentang hukuman ke atas anaknya. Apa hukum? Ni, ayahnya lah. Ayahnya nak tahulah anak dia dah buat salah ni. Jadi, ada yang mengatakan hukuman ke atas anak kamu adalah membayar 100 ekor kambing dan memerdekakan seorang hamba perempuan. Jadi,
kena bayar ganti rugi 100 ekor kambing dan merdekakan hamba perempuan. Ini mungkin apa ni lah ya, level kalau zaman kita sekarang ni, level apa ni, fatwa dalam Facebook lah ni. Korang macam ni, nak macam ni? Ni komen macam ni, ni komen macam ni. Aku rasa macam ni. Aku dengar macam ni. Apa tu, jiran pada kawan office mate, orang gaji aku, macam-macam lah. Khabar macam ni. Tu level macam tu lah. Jadi kata dia macam tu. Tapi mujurlah ayah ni nanti, lepas dia dengar-dengar komen-komen macam tu, dia kembali bertanya kepada ahli ilmu. Tanya pada Jabatan Mufti misalnya kalau dalam konteks kita sekarang, ya. Tanya kepada ahli ilmu lah. Lalu mereka menerangkan hukuman ke atas anak kamu adalah 100 kali sebatan, ya, dan dibuang negeri selama 1 tahun. Ada hikmah lah, ya, supaya benda yang negatif macam tu tidak lagi dibincangkan. Orang dah tak nampak muka dia. Jadi sebab dalam Islam ni benda-benda yang macam ni sebenarnya nak ditutup, ya. Benda-benda yang aib macam ini adalah untuk ditutup, bukan untuk disebarkan. Jadi bila dah buang negeri 1 tahun tu, cool lah cerita ni, skandal ni. Dalam masa sama, hukuman untuk kesalahan itu sebab 100 kali. Akhirnya beliau datang bertemu Rasulullah SAW bersama suami perempuan tadi dan berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya anak aku ni bekerja kepada orang ini, lalu dia telah berzina dengan isteri majikan dia lah. Ada yang berkata kepadaku, hukuman ke atas anakku adalah direjam. Lalu aku menebus hukuman rejam itu dengan membayar 100 ekor kambing. Jadi, salah. Entahkan dia tanya, mana kalau dalam konteks zaman kita ni, ya, mungkin dia tanya cikgu geografi, mungkin dia tanya pilot kapal terbang. Jadi macam-macam jawapan lah dapat. Lepas tu, akhirnya barulah nak tanya ustaz. Ini zaman dulu Rasulullah SAW masih ada. Tu tanya Rasulullah sendirilah. Jadi kata dia, ada orang kata rejam, jadi saya tak maulah anak saya dia kena rejam. Tapi katanya boleh pula. Kalau tak mau rejam, boleh tebuh dengan 100 ekor kambing. Mereka hamba perempuan. Bila saya tanya ahli ilmu, mereka kata lain pula. Mereka kata sebab 1 kali, buang negeri setahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku pasti akan memberi keputusan hukum kepada kamu berdua dengan kitabullah. Dengan panduan Al-Quran dan Sunnah lah. Al-walidah, hamba perempuan dan kambing tersebut dikembalikan kepada kamu. Jadi yang kamu dah bayar 100 ekor kambing, ya, dan kamu merdekakan hamba tu, yang tu patah balik pada status quo dia. Kambing tu masih milik kamu dan perempuan tadi adalah masih lagi hamba kamu. Dan hukuman ke atas anak kamu adalah 100 kali sebatan dan dibuang negeri dari kampungnya sejarak qasar selama 1 tahun. Maknanya zaman dahulu lagi lah, ya, kalau jarak tu jarak safar, insya-Allah lah, ya. Zaman dulu mana ada Facebook, mana ada gambar, mana ada internet, ya, mana ada WhatsApp. Jadi orang dah tak kenal. Jadi dia boleh mula hidup baru. Kalau masih duduk kat kampung, orang ni ngata. Jadi nak reform pun susah. Jadi dah tahun duduk kat tempat yang orang tak kenal dia bolehlah bina kehidupan baru. Memperelokkan diri dia. Jadi fatwa atau ketetapan daripada Nabi SAW ini sesuai dengan fatwa yang difatwakan oleh ahli ilmu. Adapun yang dengar orang sini kata, dengar orang tu kata, itu bukan adalah ketetapan hukum, tapi hanya sangkaan-sangkaan yang batil, ya. Dalam hal ini juga lelaki tersebut walaupun seorang sahabat, tapi bila tetap bertanya kepada para sahabat yang lain. Dan jawapan mereka salah, ya, sebab tidak bertanya pada ahli ilmu. Sedangkan itu level sahabat. Nabi masih hidup lagi. Bayangkan zaman kita. Kalau tanya bukan kepada ahli ilmu, tidak ikut kepada mazhab, baca Quran dan hadis, baca terjemahan, tafsir sendiri, lagi parah lah. Ini zaman Nabi SAW masih hidup lagi. Pun, bila bukan ahli ilmu, maka yang diberitahu itu salah. Sehinggalah Rasulullah SAW memberikan fatwa, atau kita kata memberikan ketetapan yang selari dengan apa yang dikatakan oleh para ulama dalam kalangan mereka. Apa poin dia cerita ni? Poin dia cerita ni nak bagi tahu, alangkah di zaman sahabat pun bila bertanya bukan kepada ahli ilmu masih salah lagi. Apatah lagi di zaman kita ini. Dan bukan lelaki itu ijtihad sendiri, sebab dia bukan ahli ijtihad.
Walaupun pada masa itu, kalau kita kira para sahabat, bila dengar hadis ni, dengar sendiri, dengan telinga mereka. Bukannya, ada jugalah yang sahabat, dia dengar hadis daripada sahabat yang lain. Tapi, masih adalah orang yang dengar sendiri pada Nabi SAW. Berbanding zaman sekarang ni, kalau dengar hadis, dah diriwayat daripada siapa. Bukan lagi daripada Nabi SAW pun, tidak semua yang memahaminya. Maksudnya, tidak semua sahabat memiliki kemampuan untuk mengambil hukum direct daripada hadis Nabi SAW. Dalam keadaan pada ketika itu, hadis itu masih boleh didengar direct pada Nabi SAW. Dan mereka ini memang orang yang fasih berbahasa Arab. Oleh itu, sangatlah pelik. Orang-orang bodoh. Wahabi lah kebanyakannya. Saja sebut tu, pasal ada yang dia ikut ni. Biar dia faham lah. Mereka adalah manusia, kita juga manusia tu bodoh. Kerana out of context. Kita ambil contoh lain lah supaya orang-orang yang kurang cerdas ni dia boleh faham lah, insyaAllah. Okay. Kawan kita pakar bedah, neurosurgeon. Kita apa pun tak belajar tentang medik. Hanya kan belajar bidang kita, katakan bab engineering atau bab apa. Kalau macam saya misalnya undang-undang. Tapi saya tengok kawan saya tu, dia boleh je bedah orang elok je, sihat. Jadi bila ada orang sakit, tak apa, bagi saya bedah lah. Yang bedah berjaya tu, dia specialist bahagian surgery. Dia lelaki, aku lelaki juga. Boleh ke? Ada akal ke orang yang cakap macam tu? Memanglah hang lelaki dia lelaki. Tapi dia belajar bab medik berapa lama? Kerana dia belajar nak specialize jadi surgeon tu macam mana pula? Bukan calang-calang surgeon, neurosurgeon pula tu. Hang apa pun, ya. Boleh benar ada pengalaman bedah katak dalam malbiologi masa form 4, form 5, ya. Hak tu je pun pengalaman hang. Mati katak lah, tak apalah. Katak memang katak pun. Ini hang nak bedah otak orang dengan alasan kawan tu lelaki, hang pun lelaki. Itu contoh. Kod-kod lah. Dia nak faham. Orang-orang yang cakap imam mazhab lelaki, dia pun lelaki tu, mereka macam tu lah. Selain itu, terdapat hadis yang mempunyai maksud yang sama dengan hadis di atas, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina daripada Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala tentang seorang lelaki yang luka di kepala dia. Jadi dia ada injury dekat kepala dia. Jadi satu malam dia berada dalam keadaan berjunub. Dia nak kena mandi wajib. Sebab itu dia bertanya tentang hukumnya kepada orang yang bersamanya. Itu kesilapannya. Sebab dia tak tanya kepada ahli ilmu. Convenient, tanya kawan dia. Kalau zaman kita ni sambil-sambil ngopi kedai mamak, tanya macam ni apa hukum? Kawan tu pun lebih kurang kita juga. Dia pun tak mengaji agama macam kita, tapi kita tanya dia. Lebih kurang macam itulah bayangannya. Jadi orang-orang yang tak tahu ni dia kata, mandilah, dah junub. Kemudian dia mandi dan akhirnya dia meninggal dunia kerana bercampurlah dengan luka dia tu, dengan sejuk tadi. Meninggal dia. Ketika Nabi SAW dikhabarkan tentang hal ini, baginda bersabda, mereka telah membunuhnya. Orang yang pandai-pandai keluar fatwa tadi, kata suruh mandi juga, padahal hamba Allah tu ada mudarat kalau dia mandi, sebab dia ada luka kat kepala. Jadi, walaupun bukan mereka yang bunuh, kita tahulah dalam kejadian itu bukan mereka yang bunuh dia. Tapi dengan fatwa yang songsang tadi, menjadi sebab orang itu buat satu perbuatan yang bercanggah dengan hukum dan mati. Jadi seolah-olah mereka lah yang bunuh dia. Semoga Allah memberi balasan perbuatan mereka. Tapi oleh kerana bukan mereka itu bunuh direct, tidaklah dilaksanakan kisos. Tapi mereka menjadi penyebab. Jadi Nabi doakan Allah nanti akan balas perbuatan mereka yang berfatwa tanpa ilmu tadi. Bukankah mereka perlu bertanya sekiranya tidak tahu? Patutnya tanyalah. Bukan main agak-agak je. Kan? Kalau dah masing-masing tak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Ini masing-masing buat pandai. Rasa aku, rasa teman. Ya. Jadi, I rasa lah. Itu jadi masalahnya. Jadi, obat kebodohan tu adalah bertanya. Dan bertanya itu maksudnya kepada ahli ilmu. Syifa'ul Qail. Itu adalah bertanya. Bila dah bodoh, bertanya. Tapi zaman sekarang, bila dia bodohkan orang pula. Dia kata orang spin, dia kata orang ni bercakap pening. Itu nak macam mana? Dia tak mau tanya.
kalau dia tanya, moga-moga dia sembuh daripada kejahilan. Kerana bertanya itu, yakni bertanya pada orang alim lah. Bertanya pada orang jahil, 2 kali 5 lah. Berdasarkan permasalahan ini diketahui bahawa sekiranya ijtihad dibolehkan bagi setiap orang Islam untuk melakukannya sebagaimana dakwaan sebahagian daripada Wahabi ini, sudah tentu Rasulullah SAW tidak akan mencela mereka yang memberi fatwa kepada orang junub tersebut. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka lelaki juga. Pasal apa Nabi SAW kritik perbuatan mereka itu? Sebab walaupun mereka lelaki, tapi mereka bukan ulama. Bukan ahli dalam keluar fatwa. Kemudian, di antara tugas khusus seorang mujtahid adalah melakukan qiyas. Ini salah satu teknik hukum. Ini yang mereka tak faham. Tak dalam Quran hadis pun. Tak dalam Quran hadis pun. Ya, memanglah. Quran hadis kan, satu tu lah. Tapi apa yang berlaku di depan manusia ni, dia tak ada limit. Macam-macam boleh berlaku. Jadi, nak tak nak, ada masanya terpaksa qiyas. Dan kalau mereka kata, Quran dah hadis dah cukup dah untuk saya. Betul. Kaedah-kaedah umumnya dah cukup. Tapi yang terperincinya kan perlu pada ulama untuk tahu aplikasi. Sebab itu Nabi SAW bertanya pada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika menghantar Sayyidina Mu'az menjadi qadhi di Yaman. Beliau tanya, fa illam tajid fi kitabillah. Macam mana kamu nak hukum? Maksudnya Sayyidina Mu'az kata, saya akan hukum berdasarkan Al-Quran. Nabi tanya, kalau kamu tak jumpa dalam Quran. Berarti bila Nabi tanya, akan ada perkara-perkara yang berlaku tapi solusi direct tak ada dalam Quran. Takkan Nabi tanya benda sia-sia. Lalu dia jawab, fa bi sunnati Rasulillah. Kalau tak ada dalam Quran solusi directnya, saya akan ikut pada sunnah Nabi. Nabi tanya lagi, fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Macam mana kamu nak buat suatu keputusan kalau dalam Quran pun kamu tak jumpa, dalam hadis pun kamu tak jumpa? Bila Nabi SAW tanya begitu, berarti kemungkinan berlaku satu perkara yang solusi directnya tak ada dalam Quran dan hadis itu akan berlaku. Maka salah satu teknik untuk memahami hukum itu namanya qiyas. Benda itu tak disebut. Misalnya air ketum. Air ketum. Apa hukum minum air ketum? Mana ada cerita air ketum dalam Quran hadis. Tapi minum air ketum itu pasti ada hukum. Paling tidak hukumnya harus. Boleh. Maka dilihatlah air ketum itu macam mana rupanya. Oh, tak ada rebuh-rebuh daun minum. Rasa macam mana? Tak ada rasa macam mana. Rasa sihat, segar. Itu mungkin kita kata harus. Tapi kalau air ketum tu diperam, dicampur dengan obat batuk, dicampur dengan itu ini, macam mana rasa minum? Oh, minum steam lah. High lah. Otak pun dah jadi tak berapa betul lah. Bercakap dengan tiang pun semua. Oh, kalau macam tu haram. Mana dari Quran hadis? Memang tak ada. Atas jalan qiyas kepada khamar, iaitu arak. Kenapa pula arak yang haram jadi air ketum juga jadi haram? Kerana ilahnya sama. Asas hukumnya haramnya minum arak tu kerana memabukkan. Jadi bila kita kaji tengok air ketum jenis yang kamu cerita tadi tu memabukkan. Bila minuman tu memabukkan, walaupun dia bukan khamar, maka hukumnya sama macam khamar. Itu namanya qiyas. Jadi yang pandai qiyas ni adalah ulama. Ya. Kalau qiyas pokok dengan wali Allah tu tak pandai lah. Tak maaf cakap lah. Ya. Ada pula oleh kerana boleh tak tolong dengan wali, boleh tak tolong dengan pokok tu tak pandai lah. Ada pula sama wali dengan pokok. Teruk sangat lah kalau macam tu. Jadi, melakukan qiyas itu mengambil hukum sesuatu yang tidak ada nasnya daripada sesuatu yang mempunyai nas. Kerana ada persamaan antara keduanya. Persamaan pada inlah lah. Kalau persamaan itu tak relevan, tidak. Haram minum air sirap. Kenapa? Warna merah sama macam red wine. Jadi, oleh kerana sama-sama merah, maka sama-sama haram. Tidak. Persamaan itu tidak relevan. Yang relevannya yang memabukkan tadi. Minum air sirap tak ada mabuk. Walaupun warna dia sama macam red wine, tidak relevan. Oleh itu, hendaklah diketahui bahawa menghalalkan sesuatu perkara dan mengharamkannya adalah tugas seorang mujtahid. Bukannya semua orang kamu suruh berijtihad, semua orang kamu nak suruh tahu dalil. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Moga Allah redha kepada mereka semua. Bukanlah setiap orang yang telah mengarang sebuah kitab sama ada kecil atau besar dapat mengambil tugas pada imam mujtahid daripada kalangan para ulama salafus salih tersebut sehingga nak berfatwa dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Arab pun tak tahu, berhentikanlah. Bukan kata tak tahu bahasa Arab tu berdosa, tidak. Tapi kalau kamu tak tahu bahasa Arab dan kamu nak berfatwa sedangkan sumber hukum tu adalah dalam bahasa Arab, berhentikanlah. Itu semua menempah dosa dan menempah kepada murka Allah Ta'ala.
Maka berhati-hati dan berwaspadalah terhadap mereka yang mengajak para mengikutnya untuk berijtihad. Walaupun bukan Wahabi sekalipun, katalah dia bukan Wahabi, tapi dia ada perangai macam ni. Liberal misalnya. Ada juga. Bukan Wahabi je perangai macam ni. Liberal pun kadang nak tafsir Quran sendiri, nak tafsir hadis sendiri. Kata dia apa salahnya? Jangan kamu-kamu orang-orang agama je nak tafsir. Kami pun ada hak juga nak nafsir. Jadi, tak mesti Wahabi ya. Kalau yang perangai macam ni, kena tolak. Semua nak ijtihad. Padahal mereka dan juga para pengikut mereka tak mampu untuk berijtihad. Kadang-kadang geng-geng batiniah pun sama juga. Pakai ambil ayat Quran tafsir sendiri, akhirnya tak payah sembahyang. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang solat. Buat apa nak solat? Jadi yang macam ni tak kisahlah dia tu Wahabi ke, Syiah ke, liberal ke, batiniah ke. Kalau dia sampai menyeru orang yang tak mampu berijtihad untuk berijtihad, kita wajib tolak. Kerana mereka dan pengikutnya adalah perosak agama dan pemecah belah umat Islam. Seterusnya, termasuk dalam kelompok ini, iaitu orang yang apabila berada di majlis-majlis, mereka selalu membahagi-bahagikan helaian kertas yang mengandungi tafsiran suatu ayat Quran atau hadis, sedangkan mereka tidak belajar ilmu agama secara langsung daripada para ulama. Dibimbangi salah tafsir, salah faham. Orang seperti ini adalah golongan yang bercanggah dengan para ulama usul fiqh. Kerana para ulama usul berkata, qiyas, melakukan analogi adalah tugas seorang mujtahid. Mereka juga menyalahi para ulama ahli hadis. Kerana para ulama ahli hadis, walaupun ratus ribu hadis dalam dada mereka, mereka tidak mengeluarkan hukum. Mereka hanya membincangkan tentang status hadis, perawi dan sebagainya. Kecuali kalau mereka juga muhaddis, mereka juga adalah faqih, itu lain. Itu istimewa lah ya, Allah kurniakan dual capacity kepada orang-orang tertentu di kalangan ulama. Wallahu alam. Next, insya-Allah, di muka surat 114, kita akan lihat beberapa kaedah istinbat dan istidlal. Sebenarnya walaupun tajuk buku ni buku panduan berdebat dengan Wahabi, tapi kalau mereka tu sabar sedikit, tak terlampau cepat melentik, dengan Wahabi je terus nak condemn, terus nak apa. Banyak juga faedah ilmu yang boleh didapati sebenarnya. Bukan hanya fokus tentang kebatilan Wahabi sahaja, tapi dia memahamkan kita tentang kaedah-kaedah penting dalam agama kita, kaedah ijtihad dan taklid. Next adalah ijtihad, iaitu istinbat dan istidlal. Kadang dia tak boleh beza dalil dengan istidlal. Dalil tu betul, tapi istidlal tu batil. Kadang dia pun tak tahu benda dalil, apa beza dalil istidlal. Beza dalil istidlal pun kamu tak tahu, tapi kamu nyembangkanlah pada mustahid mutlak. Itu macam mana? Ya, 114 insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Sebelah 15 kita take 5 11:20. InsyaAllah kita sambung dengan kitab 40 masalah agama ya. Buku, dan saya akan buat live baru di Facebook dan TikTok, bagi ruang untuk Wahabi join sama. Sebab 40 masalah agama ni mungkin tak cerita Wahabi, mungkin cerita, tergantung pada tajuk. Tapi kalau nasihat-nasihat agama tu biasanya tak ada sentuh Wahabi. Jadi yang tak suka dengar Wahabi boleh join yang live selepas ini. Yang Zoom kita take 5 ya. Kita rehat sekejap.